Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap bahaya di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu bermula hari ini hingga esok. Di Kelantan, ia melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Machang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Manakala di Terengganu pula membabitkan kawasan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun. Lebih 100 kenderaan terkandas di laluan jalan Gua Musang Lodging berhampiran pos Blau. Ia selepas laluan itu dilimpahi air anak sungai susulan hujan lebat pagi tadi. Kejadian pada pukul 6 pagi itu melibatkan lebih 300 pengguna. JKR Gua Musang memaklumkan kedalaman paras air sehingga pukul 9 pagi adalah 0.76 meter dan sepanjang 50 meter kawasan yang terlibat. Banjir gelombang ketiga mula melanda Terengganu. Setakat 7 malam tadi, jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 700 orang. Mereka ditempatkan di 14 PPS di 4 daerah iaitu Dungun, Marang, Setiu dan Hulu Terengganu. Dungun merekodkan penduduk terjejas paling tinggi dengan 346 orang, Hulu Terengganu 277, Setiu 65 manakala Marang 12 orang. Di Kelantan, Gua Musang menjadi jajahan terbaru terjejas banjir susulan hujan lebat berterusan sejak semalam. Ia sekaligus meningkatkan jumlah penduduk terjejas kepada 1,383 orang daripada 379 buah keluarga. 13 PPS dibuka setakat ini di 4 daerah iaitu Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan Gua Musang. Sementara itu, di Pahang, jumlah penduduk terjejas banjir kekal 75 orang membabitkan 19 keluarga. Jumlah itu termasuk 12 warga emas dan 24 kanak-kanak. Kesemua mereka berlindung di PPS SK Felda Kota Gelanggi 1 Jerantut. 68 penduduk Kampung Celogih, Kampung Batu 18 dan Kampung Sungai Jai di Negeri Sembilan dipindahkan susulan banjir kilat awal pagi tadi. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Seremban berkata, mereka ditempatkan di PPS SK Sungai Machang Lenggeng. Trend air sungai menunjukkan penurunan namun keadaan arus masih deras. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada semua penganut agama Kristian di seluruh negara. Harapan beliau, sambutan Krismas tahun ini dapat membawa kegembiraan, kedamaian, keharmonian dan perpaduan kepada negara dan rakyat Malaysia. Jumlah kes jangkitan COVID-19 dijangka berkurangan pada bulan hadapan. Perkara itu dinyatakan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Situasi COVID-19 ketika ini dipantau berdasarkan 4 kriteria iaitu jumlah kes jangkitan, kes kematian, kemasukan ke ICU dan beban yang dihadapi oleh fasiliti kesihatan. Ia digunakan KKM sekiranya perubahan besar dan drastik berlaku. Sementara itu, di Langkawi, sebanyak 58 kes COVID-19 dilaporkan. Secara kumulatif, sebanyak 311 kes COVID-19 dikesan di Pulau Pelancongan itu sepanjang tahun ini. Pegawai Kesihatan Daerah berkata, statistik menunjukkan peningkatan berkali ganda dari sebelum ini. Peningkatan juga dijangka berlaku ekoran kemasukan pelancong dari dalam dan luar negara. Operasi bersepadu membanteras lambakan parti 3 hari lalu ternyata merubah suasana di Jalan Silang Ibu Negara. Lokasi dengan jolokan Mini Dhaka itu terus beroperasi namun tidak seperti kebiasaan dan tidak lagi asing dan tidak lagi warga asing. Rata-rata peniaga tempatan yang ditemui menyambut baik dengan suasana baru itu dan berharap penguatkuasaan membanteras parti dilakukan secara berterusan. Jabatan Imigresen nafi berlaku kesesakan di lapangan terbang antarabangsa negara akibat dibanjiri pelancong warga Cina. Rakaman video tular mendakwa berlaku kesesakan itu sebenarnya dirakam tahun lepas di Dewan Bas Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru. Ia situasi ketika pintu masuk negara mula dibuka selepas sekatan pergerakan rentas sempadan COVID-19 ditamatkan. 3 beradik termasuk seorang wanita ditahan susulan penemuan mayat ditanam di kawasan Semak,
di Sungai Choh Rawang awal pagi tadi. Pemangku Ketua Polis Daerah Gombak berkata, ketiga-tiga beradik berkenaan ditahan reman 7 hari bermula hari ini. Motif kejadian dipercayai akibat perselisihan faham antara mangsa dengan salah seorang suspek. Polis sedang memburu 4 lagi individu termasuk suspek utama dan teman wanita mangsa bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana kesalahan membunuh. Reman terhadap 3 suspek kes culik kanak-kanak lelaki di Johor Bahru bersambung 3 hari lagi bermula esok hingga Rabu. Perintah reman dikeluarkan bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 363 Palang 511 Kanun Keseksaan dijalankan. Suspek berusia 15, 17 dan 18 tahun itu sebelum ini telah direman bermula 21 Disember sehingga hari ini. Ketiga-tiga mereka ditahan di Pontian disyaki bersubahat di dalam kes penculikan kanak-kanak yang turut mencederakan bapa mangsa. 2 nelayan warga Myanmar ditahan Maritim Malaysia Kuala Kurau selepas gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Penahanan dilakukan di kedudukan 9.7 Batu Nautika Barat Daya, Pulau Sangga Besar Perak Jumaat lalu. Bot terbabit juga tidak diusahakan sendiri oleh pemiliknya selain tiada kebenaran menggaji kru warga asing. Bot dan peralatan menangkap ikan disita untuk tindakan lanjut. KPDN Perlis menjangkakan berlaku kenaikan harga bawang besar dan bawang merah diimport dari Pakistan serta India selepas Christmas ini. Kenaikan dijangka antara 10 hingga 15%. Harga dua bahan itu kini dijual di bawah harga kawalan iaitu antara 4 hingga RM5 sekilogram. Pelaksanaan pilihan raya PBT perlu memberi situasi menang-menang kepada semua kaum. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, perbincangan lanjut dan kajian mendalam mesti dilakukan bagi memastikan setiap kaum berpuas hati dengan pelaksanaan pilihan raya itu. Calon yang dipilih juga perlu bekerja keras untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan parti. Melaka masih melakukan kajian sebelum kenaikan tarif air diputuskan. Ketua Menteri berkata, kajian menjurus kepada jumlah hasil yang digunakan bagi tujuan itu. Walau bagaimanapun, beliau memberi jaminan kenaikan tarif air berkenaan tidak akan membebankan pengguna. Sebanyak 40 projek program transformasi luar bandar RTP di kawasan Jepak bakal dilaksana. Ia merupakan jumlah yang lebih tinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya. Justru ADUN Jepak komited mengagihkan peruntukan dan projek pembangunan 2024 secara menyeluruh dan adil kepada semua pihak di kawasan Jepak. Ke arah itu, semua pihak diseru untuk terus bersatu dan memberi kerjasama. Sarawak komited menyalurkan bantuan kewangan untuk pembangunan sekolah-sekolah mubalik serta rumah ibadat di bawah Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNI4. Ini merupakan pendekatan kerajaan untuk memupuk perpaduan dengan menyemai nilai keharmonian dan kewujudan bersama dalam kalangan rakyat. Ia turut akan menyumbang kepada agenda pembangunan negeri yang boleh disaksikan menerusi kejayaan ekonomi hijau. Konsert rentak Selangor Nostalgia 1970-an berjaya menggamit kembali kegemilangan muzik retro tanah air. Esko Selangor berkata, konsert bertemakan cinta lahir kembali itu merupakan usaha menghargai dan menghayati nilai seni khususnya buat generasi baru. Pelbagai acara menarik turut diadakan, antaranya pertandingan peragaan pakaian tema retro 70-an, pertandingan nyanyian dan pameran nostalgia 70-an. MyCare sedang mengenal pasti lokasi sesuai di Kahirah, Mesir untuk dijadikan tempat penyimpanan dan penghantaran barang-barang keperluan ke Gaza, Palestin. Ia sebagai pelan jangka panjang dan penjimatan masa penghantaran barang keperluan ke Gaza. Ia juga sebagai jaminan memastikan semua barang keperluan sampai kepada mereka yang memerlukan. Setakat ini, Ops Ihsan pula sudah melakukan 3 penerbangan membawa 100 tan barang keperluan. Program Semarak Komuniti bersama agensi kerajaan dan Persatuan Penduduk meningkatkan medium interaksi antara kedua-dua pihak. Pelbagai aktiviti dilaksana bagi mempertingkat perpaduan pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengerai usia, kaum dan agama. Adun Bintong berkata, program yang berlangsung di Kampung Abi Padang Macang dan disertai lebih 200 penduduk juga memperkukuhkan nilai murni dan kerjasama dalam komuniti.
Penggiat teater Mek Mulong Saipul Bahari Muhammad Iman meninggal dunia malam tadi dipercayai akibat serangan jantung. Berita itu dimaklumkan abangnya menerusi hantaran di Facebook. Jenazah disolatkan di Masjid Dargah Jalan Langgar dan dikebumikan selepas solat Zuhur di tanah perkuburan Islam Taman Uda. Allahyarham meninggalkan seorang isteri dan 5 anak. Prestasi industri pelancongan Malaysia dijangka meningkat tahun hadapan susulan pelbagai inisiatif dilakukan kerajaan dan pemain industri. Menurut pengerusi MITA, pihaknya menyasar untuk menarik pelancong dari Timur Tengah pada tahun hadapan. Bilangan pelancong dari China dan India juga diyakini meningkat susulan keputusan kerajaan memberi pengecualian visa selama 30 hari untuk pelancong dari 2 negara berkenaan. Prasarana Malaysia Berhad komited membantu peniaga melalui projek rintis Santai with Rapid KL. Ia membolehkan peniaga mengguna platform milik prasarana bagi mengembangkan perniagaan dan strategi pengiklanan. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana, inisiatif tersebut juga sebahagian perancangan bagi meningkatkan aktiviti komersial aset-aset milik syarikat. Takaful Malaysia dan unit milik penuhnya, Syarikat Takaful Malaysia Berhad mengumumkan perkongsian banca takaful dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Takaful Malaysia mendapat akses kepada pelanggan, rangkaian cawangan dan pemasaran Bank Muamalat. Kerjasama tersebut mencerminkan komitmen kedua pihak bekerjasama melalui gabungan kepakaran dalam menawarkan penyelesaian kewangan selain perbankan Islam untuk semua. Bursa Malaysia Berhad dan RAM Holdings Berhad menerusi entiti usaha sama BR Capital melancarkan platform pengumpulan dana hutang. Ia menjadi saluran pengumpulan dana alternatif kepada syarikat kecil dan sederhana yang tersenarai dan tidak tersenarai. Syarikat yang berminat untuk menyertai platform itu boleh menghantar email ke alamat tertera. Penyertaan untuk orang awam akan dibuka tahun hadapan. Sebuah kapal tangki membawa muatan bahan kimia yang berada di luar pantai India menjadi sasaran drone yang didakwa ditembak dari Iran. Serangan drone itu berlaku kira-kira 370 km batu nautika di luar pantai India. Pentagon secara terbuka menuduh Iran secara langsung menyasarkan kapal di Laut Merah sejak bermulanya perang Israel-Palestin. Sehingga kini tiada pihak tampil bertanggungjawab bagi serangan itu. PBB menggesa operasi segera dilaksanakan bagi menyelamatkan 185 etnik Rohingya yang hanyut di Lautan Hindi. Menurut Suruhanjaya Tinggi bagi pelarian, bot dinaiki mangsa yang terdiri daripada 70 kanak-kanak dan 88 wanita itu dipercayai hilang di kawasan terbabit. Sekurang-kurangnya 12 mangsa dipercayai kritikal dengan seorang individu dilaporkan sudah meninggal dunia. Lebih ramai dikhawatiri akan terkorban jika misi menyelamat tidak dilakukan dalam kadar segera. Republik Czech berkabung bagi memperingati 14 mangsa yang terbunuh dalam serangan bersenjata di Fakulti Seni Universiti Charles Khamis lalu. Bendera dikibar separuh tiang dan orang ramai bertafakur selama 1 minit mengenang kesemua mangsa terkorban. Lapangan terbang antarabangsa Prague juga menghentikan operasi selama 1 minit. Beberapa kedai menjual barangan Christmas di seluruh negara ditutup selain mengehadkan waktu operasi. Angka kematian rakyat Palestin kini mencecah 20,258 orang, manakala 53,688 lagi cedera. Serangan rejim Zionis dalam tempoh 24 jam lalu telah mengorbankan 201 rakyat Palestin dan mencederakan 368 yang lain. Peganas Israel sebelum ini berikrar meningkatkan serangan dalam usaha menguasai sepenuhnya utara Gaza. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.